Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya, dipanjangkan umur yang dapat kita yang berada pada tahun baru Hijrah, yang dah masuk tahun bulan Muharram, bulan pertama daripada bulan Islam, yang moga-moga 1435 Hijrah. Jadi moga-moga hidup kita yang bertambah baik, yang bertambah sihat, amal kita baik, amalan kita bertambah. Jangan tambah berat badan je, berat badan tambah, sakit pun tambah dan sebagainya. Jadi yang penting umur bertambah, ibadat kita pun bertambah. Dan kita hijrah, itu maksud hijrah. Jangan tak hijrah, kena hijrah juga. Jangan pergi masjid, rajin pergi masjid. Tak ada masjid semabuk, pergi ke masjid lain. Bukan maksudnya nak tunjuk dia rajin je, masjid semabuk je, tak juga. Mungkin dia tak ada masjid kat sini, mungkin masjid lain banyak dan sebagainya. Jadi moga-moga masing-masing ada value, nilai, qimatul hayat. Kita ni ada nilai. Bila ada nilai, maka Allah beri nilai nanti. Sebagaimana ayat Quran, innallaha ashtara minal mu'minin. Apa jawapannya? Anfusahum. Kalau kita belajar bahasa Arab, innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli min daripada, min tu maksudnya sebahagian, maksudnya bukan semua orang Islam. Nampak tak? Siapa yang buat dia dapat, tu maksud dia. Innallaha ashtara minal mu'minin. Apa dia yang Allah beli? Anfusahum. Yang kedua, wa amwalahum. Diri mereka Allah beli. Nilai diri kita tu kena ada nilai. Bila ada nilai, semua orang suka kita. Tu maksudnya. Kalau kita asyik isap dadah, misalnya buat kerja tak elok, buat kerja pun tak pandai, masa kita tak kita tak pandai bekerja, tak ada kemahiran dan sebagainya, lulusan pun tak ada, jadi orang tak mahu ambil kita bekerja. Begitu juga dalam arti kata ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai tu kena ada. Diri kita tu kena ada nilai. Kita muliakan diri kita dengan amal ibadat. Semayang kita kena ada nilai, kena sempurna. Tarafnya kelasnya kelas apa? Taraf B ke taraf C, ataupun taraf A? Kita punya salat sembahyang kita, nampak tak? Bacaan kita, kekhusyukan kita, kemudian tu sunat kita, percakapan kita, pergaulan dan sebagainya, semua sekali akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nilai dan sebagainya lah. Jadi itu hijrah. Moga-moga kita dah masuk tahun hijrah. Jangan kita sekadar suka aja sambut hari jadi. Sambut hari jadi tu artinya kita semakin bertambah. Tak salah sambut. Jadi serumpanya kita makin matang. Sebagaimana kisah Sayyidina Abu Bakar bila turun ayat al-yawma akmaltu lakum. Apa ayat dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan. Atmam tu makna lebih kurang dia, tapi ada perbezaan. Dan aku sempurnakan nikmati, nikmat aku. Artinya nikmat apa? Nikmat Islam. Nampak tak? Walaupun bukan nikmat duit, nikmat kebendaan, itu semua nikmat. Nikmat yang paling besar tu nikmat Islam. Itu maksudnya waraditu lakum, dan aku redha kamu ni, bagi kamu Islam sebagai agama. Maksudnya itu agama. Ayat yang diturunkan, sebagian mufassir menyatakan hadis ayat minal akhir,
ayat yang terakhir diturunkan di dalam Al-Quran. Jadi Abu Bakar, Sayyidina Umar gembira, Sayyidina Umar merasa gembira turunnya ayat kesempurnaan, tetapi Abu Bakar merasa sedih. Kenapa dia sedih? Kerana dia tahu apabila sempurnanya agama selesai, maka akan kembali ke rahmatillah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nak tunjukkan kebijaksanaan, bukan kata Abu Sayyidina Umar tak bijak, kelebihan Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu maksud dia. Kita sambut haflah ihtifal di Maulid misalnya, perayaan kelahiran kita. Maulid tu kelahiran, Maulid kelahiran aku. Maka orang buat kek misalnya, kita sebagai bos orang panggil dekat hotel tiup dan sebagainya, tak kira lah. Kita tak mungkin kita buat tiup, baca doa lah senang kita. Baca doa misalnya, tapi kita yang jadi pemilik pemilik nama yang tertera tu, kita berfikir apa? Makin lama makin kurang umur. Tu maksudnya orang gembira tapi kita berfikir sebab itu maksud kita orang yang paling cerdik dalam arti kata mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi babul khauf, kita akan membincangkan berkaitan dengan bab al-khaufu. Al-khaufu lawannya takut, lawannya berani. Apa berani dalam bahasa Arab? Al-khawf, babul khawf. Jadi disebut takut ni salah satu tanda sifat orang yang beriman. Wa iyya farhabu, itu surah apa tu? Berkaitan dengan jangan kamu takut, kembali kepada aku kamu tak takut. Wa qala ta'ala inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id zul arsyil majid. Itu contoh-contoh ayat yang nak menyatakan tentang ketakutan. Kita baca dulu. Ini kalau kita faham bahasa Arab, ini beberapa ayat menyentuh tentang takut. Kemudian dinyatakan wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Tidak aku tangguhkan kecuali masa yang telah ditentukan. Ini bab ajal. Yauma ya'ti la takallam nafsun illa bi'izni. Apabila datang hari itu nanti, la takallam, tiada orang pun bercakap illa bi'izni, kecuali dengan izin Allah. Faminhum, antara mereka tu syaqiyun, merasa derita. Faminhum wasa'id, dan sebagian mereka gembira. Itu maksud dia. Fa'amal ladhina syaqu, ada pun orang yang merasa derita, fafinna, dalam api neraka. Lahum fiha zafirun wa syahir. Pada mereka zafir wa syahid. Syahidnya apa? Syahid tu nak gambarkan perkikan di dalam api neraka. Api neraka dia ada kaitan. Kalau kita baca hadis lain nak sebutkan dalamnya api neraka, bila sampai akhirat maka disebutkan ada bunyi satu dia sebut sebagai habbah, dia jatuh kuat. Maka Nabi kata, kamu dengar tak bunyi tu? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Maka Nabi kata, itulah batu yang telah jatuh ke ka'ri jahannam, dalam apa kita panggil, dalam lubang neraka tu paling dalam sekali. Mundu sab'ina aman, batu itu dicampakkan semenjak 70 tahun yang lalu. Hari ini baru sampai ke bawah. Mundu sab'in, semenjak 70 tahun dia dicampakkan. Nampak tak? Punya dalamnya ka'ari minan nar, itu api neraka. Nampak tak? Itu kalau kita baca tentang takut, baru takut. Sebab tu bila orang takut ni kerana iman dia ada. Kalau orang tu berani, bukan dia berani kerana kejahilan dia. Nampak tak? Dia berani tak semayang. Sebab apa? Dia jahil, dia tak tahu akibat tak semayang macam mana. Dia berani buat maksiat, dia berani segala macam. Sebab apa? Dia tak kenal Tuhan. Tak kenal, maka dia tak takut. Man arifa nafsahu arifa rabbahu. Sesiapa yang kenal dirinya, kenal tak diri kita? Kita tak kenal. Kita je sekedar lahir tahu bila. Perangai kita macam itu bukan mengenal namanya. Mengenal tu maksudnya kita kena tahu asal-usul, siapa yang ciptakan, apa tujuan dan apa matlamat, sampai bila, sampai ke mana, apa benda yang kita mesti lakukan kat dunia. Itu maksud dia. Bila kita kenal, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu
Ini ayat, ini berkaitan dengan ayat. Kita ambil beberapa ayat, petikkan ayat, lepas tu kita ambil beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u. Jadi berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin, tidak aku tangguhkan. Jadi kalau kita nak cari tafsir yang lain, kita boleh gandingkan ayat yang lain, sebagaimana orang minta tangguhkan dia punya ajal dia. Apa ayatnya? Apa ayat berkaitan dengan la asaddaka wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wa lan yu'akhirallah fa asaddaka wa akum minas fa-asaddak. Ini ayat sebelumnya dia minta Allah tangguhkan ajal dia. Bila nak mati dia kata, ya Allah nanti dulu, biar aku belum ambil ibadat. Aku dah tahu dah maksudnya, dah nampak dia punya teruknya neraka dan sebagainya. Maka dia kata la asaddaka, aku nak sedekah, wa akun, dan aku akan menjadi minas salihin. Maka Allah kata walan yu'akhirallahu nafsan, tidak akan ditangguhkan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, apabila sampai ajalnya. Itu maksud dia. Jadi kaitan dengan ayat ini, Allah tak tangguhkan bila sampai ajal yang berlaku di mana-mana. Itu negara-negara, peringkat negara, peringkat negara, peringkat negeri, peringkat kampung, peringkat yang penting diri kita. Bila sampai ajal, bila sampai ajal maka tidak jalan illa li ajalin ma'dud, kecuali ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari tersebut. Bila sebut yaum tu hari, yaum, al-yaum artinya hari, maknanya hari kiamat. Itu maksudnya yauma yafirru mar'u min akhi. Ini dalam surah apa ni? Dalam surah Abasa wa Tawalla. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi kalau kita faham sikit bahasa Arab tu mudah. Pada hari tersebut, setiap orang akan melarikan dirinya daripada saudaranya. Nampak saudara, dia cabut lari, dia tak bertegur maksud dia. Kalau ada sebelah, dia buat tak tahu. Sebab apa? Wa ummihi, dan emak dia, wa abi, dan bapaknya, wa sahibati, sahabat, wa bani, dan anak-anak. Kalau dia jumpa, masing-masing tak tegur masing-masing. Sebab apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yu'min. Setiap orang sibuk dengan keadaan masing-masing. Itu maksud dia. Likulli imri'in minhum, likulli kullu, setiap mereka sibuk dengan keadaan masing-masing. Nampak tak? Ibadat aku macam mana, amalan aku macam mana, lepasnya habis lah. Itu maksud dia. Sibuk, dia tak sempat nak cari, kerana sibuk dengan keadaan apabila bentuk berharapan pada hari kiamat. Ini ayat antara menyentuh tentang ketakutan. Likulli imri'in yawma yash'anun. Ayat seterusnya kita ingat. Wa qala ta'ala, ayat yang lain, ya ayyuhan nas, petikan ayat, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Jadi petikan ni pendek-pendek. Kalau kita ingat sambung tu lagi baik. Wahai manusia, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, takwa kepada Tuhan kamu, sesungguhnya zilzal as-sa'ah syai'un 'azim. Zilzal as-sa'ah, gegaran kiamat, syai'un 'azim, sesuatu yang hebat. Sesuatu yang hebat. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Jadi perempuan yang mengandung maka akan gugurlah kandungannya. Kamu akan melihat manusia itu dalam keadaan gila. Manusia akan jadi gila. Maksudnya jadi tak betul, jadi kelang kabut. Wa ma hum bisukara. Tapi mereka tidak gila. Mereka tak gila sebenarnya. Maksudnya bila dah kiamat semua kelang kabut, lalu selamatkan diri, nampak tak betul. Nampak tak? Anak dia tak ingat, bini dia tinggalkan, semua habis. Walakin, tetapi apa? Azab Allah syadid. Azab Allah terlalu dahsyat. Ini sedikit sebanyak berkaitan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Jadi hadis ini disebutkan daripada Ibn Mas'ud. Nabi yang disebutkan sebagai as-sadiq al-masduq, Nabi yang benar dan dibenarkan. Itu maksudnya dia ni, orang ni memang orang sikap dia memang cakap benar, as-sadiq. Lepas tu orang lain kata memang betul, nama tak dah disahkan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Bakar, nama tak, bila sebut Abu Bakar As-Siddiq, itu gelaran yang Nabi beri pula. Ni As-Sadiqul Masduq, alal wazan maf'un As-Siddiq, gelaran yang diberi. Abu Bakar dia tak tipu, itu maksud dia. Maka kalau Syiah kata dia tipu, Syiah yang tak betul. Nampak tak? Senang cerita je, Syiah balik cerita dia tak pusing Syiah juga. Nampak tak? Jadi Syiah tu jangan tak betul, memang tak betul ni. Jangan kita try nak cuba try pula, dia tak boleh. Sebab agama ni jangan kita kata dia pun semayang juga, dia pun banyak sedekah, bukan macam tu. Kalau nak keep sedekah, orang kafir pun banyak sedekah. Kita tengok yang kat Afrika tu, daripada arti barat datang bantu anak yatim dia. Nampak tak? Jackie Chan dia dah bukan diwakafkan harta sebahagian. Kalau aku mati dia nak berikan dekat mana? Rumah anak yatim di Afrika. Kan banyak orang macam tu. Tapi dia kufur kepada, dia kafir. Bukan kufur, kafir. Kufur lain, kufur nikmat. Kafirun. Daripada alal wazni. Apa makna alal wazni? Nampak tak? Di atas wazan fi'il, kalau kepada bahasa Arab, iaitu perempuan maksudnya. Dia itu kafir, orang itu kafirun. Orang Muslim itu kufur, kan berbeza. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab la syadid. Kufur nikmat. Jadi Abu Bakar tu betul dan dibetulkan. Itu maksudnya benar dan dibenarkan. Artinya kita jangan, kerana Nabi dah cukup dah. Bila Nabi akui memang betul. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita menafikan, artinya kita menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berkata, inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummi 40 yawman. Ini kaitannya nak cerita takut dan berkaitan hadis. Kamu ni sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan khalquhu fi batni ummi, dalam perut ibu 40 hari nutfah. Nutfah apa? Nutfah air kan, tu tapisan air. Dia punya daripada air, lepas tu semua yakunu alaqah, ketul-ketul alaqah, daging. Mithlu zalik semua yakunu mudghah, dapat daging, lepas tu ketul air, lepas tu darah, lepas tu daging. Itu pembahagiannya. Arba'ina yawman, 40 hari nutfah. Summa alaqah, darah. Mungkin darah berkurang itu kita cek balik maksud yang sebenar. Daripada darah 40 hari. Cuma yang ketiga 40 hari juga mudghah. Artinya berapa hari? 120 hari. 120 hari 3 kali 4 bulan maksudnya. Lebih kurang kiraan dia macam tu, 4 bulan. Nampak tak? Mudghah. Misal zalik summa yursal, dah sampai 4 bulan, yursalul malak, Allah utuskan malaikat. Itu maksudnya malak, bukan malik lain. Bacanya malak pun dia malaikat. Allah utuskan malaikat, fayunfakhu fi ar-ruh, maka ditiupkan pada janin itu roh. Umur 4 bulan roh. Bila 4 bulan, sebab itu 4 bulan bergerak. Kalau sebelum tu bergerak ni ustaz, mungkin dia kira itu salah dan sebagainya. Ini nak tunjukkan ilmu sains. Hadis sudah ada dah. Jadi hadis Nabi tu seolah-olah mencabar ilmu sains. Jadi agama tu lebih menyeluruh. Apa dia? Kalau kamu jadi doktor, kamu lebih kuat beriman maksudnya. Kalau kamu faham ilmu agama, jangan kita pisahkan sains dengan agama. Nanti dipanggil sebagai sekularisme pemikiran. Dia pandai doktor tu dia doktor, urat saraf gini, dia tak fikirkan bagaimana Allah jadikan darah macam ni,
darah putih, darah merah, apa rahsia dia? Kalau kaji dia seorang doktor, kaitkan dengan agama, percintaan Allah, hebatnya. Itu maksudnya otak kita, darah yang mengalir dan sebagainya lah. Itu rahsia-rahsia yang perlu kita kaji. Jadi Al-Quran, hadis Nabi dah sebut dah, daripada aspek tertentu ditiupkan padanya roh. Kemudian wa yu'mar bi arba' kalimat, lalu diperintahkan ditulis 4 perkara. Itu perkara kata-kata kita kena tahu. Itu dah ditentukan, tapi kita tak tahu apa benda. Contohnya rezeki, tentang rezeki. Kita tahu rezeki kita banyak ke sikit, kita tak tahu. Bila tak tahu tu kita usaha dan ikhtiar. Jangan kita kata kalau rezeki aku sebulan berapa, RM1,000 cukup lah, ataupun hari ni aku dapat apa, dapat RM5 sudah. Dia tanpa usaha. Jadi seolah-olah dia tidak tak ada usaha dan ikhtiar. Jadi bab ni memang payah. Bab kata tu memang susah. Segantang tak boleh menjadi mana cupak, mana banyak. Secupak tak boleh jadi segantang. Nama tak, kerana Allah dah tentukan secupak. Dia tahu tak rezeki dia secupak? Dia tak tahu. Itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Pendapat ni bukan arti pendapat, itu pendapat dia lain, pendapat dia lah. Pendapat aku lain, dia bukan macam tu. Jangan kita kata mereka, dia berfikir, aku berfikir juga. Dia tak ada PhD, aku ada PhD. Jangan fikir macam tu. Ini ulama, dia dah fikir dah. Nama tak, ahli sunnah wal jamaah. PhD, nama tak, PhD tu macam-macam maksud. Jadi Allah dah tentukan rezeki, lepas tu ajal, kemudian tu amalan pun Allah dah tentukan. Sebab tu kita bila orang tu mencuri, kita tak boleh kata Allah dah tentukan, tak boleh juga. Dia jadi sesat nanti. Nama tak, kerana akal itu dia. Sebab tu kita belajar Jabariyah, Qadariyah, apa lagi, Al-Mu'tazilah, kemudian Al-Murji'ah, kemudian yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang ma'rufnya, yang masyhur, Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah, manusia dipaksa. Kalau mencuri, kenapa mencuri? Allah dah tentukan aku mencuri. Nampak tak? Kalau aku bunuh orang tu, Allah dah tentukan engkau ni, engkau mati sebab aku. Jadi kau yang salahkan aku, salahkan Tuhan. Dia jadi macam tu. Nampak tak? Sebab tu kalau kita, dia akan jadi sampai ke, kalau kita kata orang tu mati sebab apa? Dia tak pakai helmet. Kalau dia pakai helmet, confirm tak mati. Nampak tak? Memang pakai helmet, kepala dia berderai. Contohnya dah, kalau dia pakai helmet tak pecah pun. Logik akal dia macam tu. Tapi bila dah berlaku, jangan kamu mengatakan kalau jangan sebut fa'inna law yaftahu syaitan Nabi. Sesungguhnya perkataan law tu pintu syaitan. Syaitan akan meresap masuk. Nama itu qada dan qadar. Elak ke mana pun, kalau nak mati memang mati. Nama tak, aku tak menjadi tentera. Nama tak, jadi tentera tak mati juga. Last sekali dah jadi tentera, pergi rumah akhirnya mati ada tangga. Misalnya bekas tentera ke, bekas pesara waktu jadi tentera, lawan komuni tembak pun tak kena, contohnya lah. Tapi kita kalau minta jadi tentera tak mau juga, takut mati. Ikhtiar dia macam tu. Nama tak, ikhtiar ni takut mati, jangan jadi tentera. Memang jadi tentera memang kena kerja nak menembak je. Nampak tak? Mu tak tembak, orang tembak kamu pula. Lebih kurang itu dari segi ikhtiarnya. Kadang-kadang lain lagi. Jadi kita tu waktu susah, memang susah. Kadang-kadang susah. Sebab itu Sayyidina Ali kata, kamu jangan jangan kamu mempertikaikan qada dan qadar. Jangan kamu menyelami, itu kata Sayyidina Ali, jangan kamu menyelami qada dan qadar, kerana dia umpama lautan yang dalam. Lautan yang dalam, jangan kamu menyelaminya, nescaya kamu akan mati dan sebagainya, kamu akan lemah dan sebagainya. Itulah berkaitan perkara qada dan qadar. Golongan ahli mutakallimin, itu sebab lahir Jabariyah. Sebab apa? Mereka ulama juga, mereka membincangkan dengan dalil dengan hadis Jabariyah. Lepas tu Qadariyah pula. Jabariyah manusia dipaksa, kita ni berkuasa. Maksudnya kalau Qadariyah yang Jabariyah dipaksa,
Qadariyah kita Allah tak apa, kita yang memaksa Tuhan, maksudnya kita yang berkuasa. Kita nak curi itu hak kita lah. Kita nak curi, kita nak buat benda misalnya, itu kekuasaan yang Allah beri kat kita. Adapun ijbariyah, manusia itu dipaksa. Itu antara perbezaan yang jelas. Mu'tazilah lain lagi. Kemudian ahli sunnah wal jamaah. Banyak bab-bab macam ni. Bab yang membicarakan tentang iman, nak membicarakan orang buat dosa dan maksiat. Bab-bab yang membicarakan orang tu mati tapi tak sempat bertaubat, macam mana orang yang mengekalkan dosa besar. Itu bab-bab yang demikian. Itu perbincangan para ulama melibatkan ahli sunnah lain. Ahli sunnah dah bincang dah. Yang Jabariyah ditolak, Qadariyah ditolak. Syiah tak masuk buku. Syiah dah sesat mazhab. Itu bab-bab yang kita perlu faham. Itu sesat, dia bukan aliran mazhab. Mereka sahabat-sahabat ni, mereka apa yang kita sebut tadi, mereka tidak mengutuk para sahabat. Itu untuk dapat lain. Dia tak masuk dalam lingkungan, dalam perbincangan. Dia termasuk dalam grup dia macam grup ayah pen. Kalau dah grup ayah pen, tak kita nak panggil mesyuarat pula. Jom kita bincang bab ni macam mana. Dia bab lain. Dia dah jadi perkara syirik dan perkara yang merosakkan agama. Itu maksudnya. Jadi rezeki ditulis 4 perkara. Yang pertama rezeki. Sebab tu orang dulu dia yakin rezeki itu daripada Allah. Walaupun dia kais pagi, makan pagi, dia menanggung payah, tapi rezeki dia macam tu dah. Kita ni kadang-kadang gaji banyak pun, kita percaya dengan rezeki itu kita sendiri yang buat. Itu yang kadang-kadang tak cukup. Orang dulu tu lain, nampak kita pernah cerita. Orang dulu nampak orang getah dan sebagainya. Walaupun duit tak banyak tapi cukup. Anak 10 orang, bini 2 orang. Bukan bini 2 orang. Dengan rumahnya settle semua. Lepas tu tanah kebun lagi banyak. Tanam pokok durian. Durian buah begitu lagi. Orang dulu punya lah. Bukan minta buah durian. Lepas tu buah rambutan, sawah padi. Bila menuai tu habis, dia beri orang banyak. Nampak tak? Walaupun mereka kais pagi, makan pagi. Hasil daripada mereka yang kais pagi, makan pagi, kita ni dapat duduk kat tanah dia. Kita buat rumah mana? Tanah datuk aku dulu. Bukan tanah bapak aku. Sebab tak dah bapak pun daripada datuk juga. Silat daripada moyang dia. Itu maksudnya. Yang kita kata orang dulu banyak tanah, dia usaha juga. Nampak tak? Dengan cara dia, dengan zaman dia, dengan kepayahan, kita tak tahu. Naik kereta lembu, naik bukit kat duyung, reverse ke bawah balik, pusing ke kandang misalnya. Nampak tak? Jadi mana sama? Sekarang lain. Lain zaman, lain caranya. Yang kita kata kita hebat. Orang dulu hebat dengan kehebatan masing-masing. Rezeki yakin. Nampak tak? Lepas tu rezeki ni di samping tu bab keberkatan kita kena jaga. Yang duit berkat. Jangan kita tengok duit banyak tapi tak ada berkat. Duit nak beri makan dengan isteri kita jadi orang baik. Isteri kita nak sembahyang, nak buat benda-benda yang elok, dengar cakap suami. Tapi kan duit tak elok, dia akan memberikan kesan dia akan kesan juga. Sebenarnya kaitannya dengan makanan. Anak kita, duit yang kita makan. Nampak tak? Yang kita percaya duit ini membentuk anak. Jawapannya tidak. Perlu rezeki yang halal, keberkatan. Itu keberkatan ni benda yang terlalu payah. Bergantung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ajal, dituliskan tentang ajal. Telah dituliskan ajal. Dan 60 tahun contohnya. Masuk tahun baru dah bertambah 58, tinggal 2 tahun dah tu. Tak maksudnya masuk tahun baru satu lagi, tinggal 1 tahun. Itu maksud ajal tu dah ditulis. Telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amali, dan amalan kita. Kenapa tak? Orang baik, orang jahat dan sebagainya. Itu kita belajar dalam bab tentang segala perkara baik dan buruk itu hakikatnya daripada Allah. Tapi yang buruk tu dari segi adabnya kita tak sebut daripada Allah. Itu sebagai adab. Nampak tak? Cuma nak menyatakan semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak boleh mengatakan Allah itu zalim. Kita belajar balik buat tauhid. Panjang bab tauhid ni. Nampak kalau kita tak faham, orang kata Allah zalim.
Kalau Allah tak faham, orang kata apa, budak kecil mati kena taufan. Misalnya budak kecil mati kena tsunami, apa salahnya budak kecil? Dekat Palestin kena bunuh dengan apa? Dengan Yahudi. Kenapa Allah tak hancurkan Yahudi? Jadi kita jangan tanya apa yang berlaku, jangan tanya apa yang Allah buat, tapi kita tanya diri kita, apakah tanggungjawab kita kepada Allah. Itu semua hikmat-hikmat yang kita tak tahu, tak boleh kita, pemikiran kita tak sampai. Rezeki wa ajal wa amalih, kemudian syaqiyun aw sa'id, syaqiyun derita ataupun bahagia. Syurga syaqiyun atau neraka. Sa'id tu kebahagiaan. Sa'id mana mak Sa'id? Itu maksudnya Sa'id lah. Jangan mak syaqid. Bahasa syaqid tu penderitaan, maksudnya syaqid. Bukan syaqid, bukan syakir. Syakir lain. Syakir kap kecil itu bersyukur. Ini syaqid tak besar, shin. Syaqid artinya derita, artinya maksudnya neraka lah maksudnya. Sa'idun syurga. Lalu hadis Nabi mengatakan, demi Allah, la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah. Itu satu amaran. Sesungguhnya di kalangan kamu beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Dan nak ceritakan, Nabi ingatkan, di kalangan kamu beramal di syurga, sehingga jaraknya dengan syurga itu tinggal sehasta. Lalu dia melakukan perkara dosa dan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang satu lagi, wa inna ahadakum, dan di kalangan kamu, ahadakum maksudnya salah seorang daripada kamu, tapi nak nyatakan di kalangan kamu maksudnya beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga hampir-hampir nak masuk neraka. Fayasbiqu alal kitab, artinya dia melakukan perkara yang baik lalu dimasukkan ke dalam syurga. Nampak tak? Hampir nak gambarkan sebelum kematiannya dia bertaubat. Itu maksudnya. Orang daripada dulu dia beramal baik, dia sembahyang, dia puasa, tiba-tiba dah sebelum nak mati, setahun dua nak mati, dia melakukan maksiat. Dia jadi tak betul, dia buat dan pergi minum arak misalnya, melakukan kejahatan dan sebagainya. Ini maksud dia, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan sebelum dia itu melakukan perkara yang baik. Jadi hadis ini sebenarnya Allah Ta'ala nak memberikan amaran. Kita yang sentiasa beramal ni, jangan kita sangka kita boleh masuk syurga. Itu maksud dia. Tetapi bukan berarti Allah bersifat zalim. Itu benda yang perlu kita faham. Nampak tak? Maksudnya kita sentiasa menambahkan amal ibadat. Kita jangan merasa puas di atas kebaikan ataupun banyaknya amal ibadat yang kita lakukan tu. Kalau kita faham hadis ni yang dimaksudkan. Jangan kita nampak orang buat amal banyak, belum tentu kau masuk syurga. Kerana Nabi kata, dah akhir hayat silap kau melakukan kejahatan, lalu kamu mati dan dimasukkan ke dalam neraka. Kita tak boleh cakap macam tu. Cuma dari segi ilmu dia macam tu. Nampak tak? Sebab itu kita yang beramal, yang ahli masjid memang baik pada zahir dan sebagainya, maka kita kena berdoa dengan Allah supaya kita mati baik, supaya kita kekal dengan iman, sebagaimana Allah ya muqallibal qulub sabbit qalbi, ataupun sabbit qulubana, tetapkan hati-hati kami. Sabbit qalbi, tetapkan hati. Itu seorang individu, tak apalah kita nak baca mufrad ke, nak baca jamak ke, tak apa, yang penting Allah faham. Misalnya lah, dah terbaca dulu macam mana ustaz, Allah jalan, tak ada masalah. Ini doa kita berbahasa, berbual dengan Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang mukallib, yang membalik-balikkan hati, sampai tetapkan hati, ala dinika wa ala ta'atika, atas agama engkau dan ala ta'atika, dan melakukan taat. Ini apa ayat yang ujung? Ayatnya menyatakan bahawa aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu maksud dia. Kita jangan termasuk mereka yang zalim. Itu bentuk doa supaya kita perasan diri kita. Sebab hari ini kita mudah nak pergi masjid, esok kita tak minat dah. Hari ini kita mudah
meninggalkan maksiat, dosa kita nak buat balik, itu berbahaya. Jadi kita kena jaga benda maksiat ni. Kita dah belum dah, memang tak buat langsung. Moga-moga kita sabit ni ala dirikan, kita tetapkan dalam iman. Doa supaya Allah tetapkan. Lalu di sini nyatakan, maka di akhir hayatnya dia buat benda neraka, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Yang seorang lagi beramal ahli neraka, maksudnya waktu muda dan sebagainya buat benda-benda yang tak elok, tetapi sebelum akhir hayat dia telah bertaubat. Artinya dah sampai waktu dia nak masuk neraka, maksudnya dah hampir masuk dia sebelum dia mati. Apabila dia bertaubat, taubatnya diterima, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Ini yang dimaksudkan. Nama tak? Ar-raja wal khawfu, sentiasa mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada maksud di sebaliknya itu, arti kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita belajar bab rahmat, masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amalan. Tapi bukan berarti tak payah beramal. Nabi beramal, sembahyang sampai akhir hayat. Nabi sembahyang malam, sembahyang sunat, sedangkan Nabi diampunkan dosa ma ghufira taqaddam min madzi wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu dan akan datang. Apatah lagi itu maksud dia. Itu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajuk tentang sifat takut. Kemudian satu lagi hadis, kita baca hadis kita sekali empat daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu maqal, Nabi bersabda, yaqul, apa Nabi kata, inna ahwan ahli nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha fi akhmas qadamai jamratan yaghli minhuma dima'uhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanu azaban, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini Bukhari Muslim disebutkan, dan kitab Bukhari dan Muslim ittifaq. Paling ringan ahli neraka itu dia punya lafaz yang berlainan. Paling ringan ahli neraka azab pada hari kiamat, iaitu lelaki yang diletakkan fi ahmad qadamai, di bawah tapak kaki dia, jamratan. Jamratan tu apa? Batu daripada api neraka, yang limit kuma, maka daripada tapak kaki itu, kan kita baca dalam kisah bapa saudara Nabi, hadis lain yang menyatakan paling ringan azab adalah azab ke atas bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib yang tak beriman. Paling ringan azab dia, dipakaikan terumpan. Ni maksud dia. Sini tak disebutkan, cuma Nabi sebutkan bentuk azab paling ringan di kadamen tu tapak, ditumit dia, dipakaikan, diletakkan batu daripada api neraka. Maka apabila diletakkan tumit dia, kaki dia, yang limin kuma, maka menggelegaklah dimah ni otak dia, sedangkan kaki di bawah, otak menggelegak. Maksudnya apa? Dia punya hancur perut. Nampak tak? Maksudnya akan memberikan kesan kepada perut sekali. Yang kita kata okey, perut selamat, otak yang hancur. Dimah, maksud yagli pun menggelegak. Kalau air itu disebut sebagai yagli, al-ma'ul ghila, maksudnya air itu menggelegak. Jadi otak tu mak begitu. Macam. Jadi bila macam tu, yang perut dia pula macam mana? Perut nak otak, sebelum sampai ke otak dia ke perut dulu. Maksudnya kesan daripada terumpak yang dipakaikan di dua kaki tadi tu paling ringan. Ahwan, paling ringan. Ma yara anna ahadan asyad minhu azaban wa innahu la ahwan, tidak ada yang lebih teruk daripada itu. Wa innahu la ahwan, itulah yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. Nampak? Siapa nak yang paling ringan? Semua nak paling ringan. Itulah paling ringan. Kalau sederhana ringan, itu apa, jenis S punya. Contohnya S lah, S dapat tu N, dapat tu X, kemudian tu double X lagi teruk, nampak tak? Dan sebagainya. Jadi ada pula itu bentuk-bentuk azab sebanyak. Cuma nak menggambarkan tentang
bab al-khawfu. Tajuk kita berkaitan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita takut, jangan kata takut je, takut tapi tak semayang pun. Takut tapi buka aurat. Takut rasuah makan duit. Nama tak? Itu tak boleh pakai namanya. Jadi takut kena kembali duduk sesuai semayang, bertaubat. Kalau bertaubat ni tak payah kita nak iklan dah. Kalau dia nak iklan itu dia punya hal, dia urusan. Iklan bukan masalah yang hakam ni. Iklan maksudnya masuk khabar dia dah bertaubat. Masuk bertaubat, aku dah bertaubat pakai tudung. Berapa ramai orang pakai tudung memang tak taubat pun. Dah memang daripada dulu pakai tudung dah. Tapi kerja dia mencuri, kerja dia apa, bomoh kat orang, kerja dia papu benda yang tak betul. Namimah ni cakap, nampak tak? Cakap benda yang tak elok. Sebagaimana dalam hadis yang Nabi sebut, Nabi jalan kat kawasan perkuburan, satu kubur yang tidak menjaga kencing, dua kubur jaga kencing, si azab. Yang kedua, namimah, mereka yang berjalan pergi mana dia bawa mulut, bukan bawa mulut, memang dia bawa mulut, tapi dia menceritakan hal-hal yang tidak betul, fitnah kepada orang lain. Nampak tak? Kita jangan bawa mulut. Kita dah bawa cerita yang tak elok, masuk sok khabar pula. Sok khabar satu Malaya, Raja Gopal membaca juga. Habis satu Malaya, habis semua tahu. Masuk kat Facebook, masuk kat Twitter, masuk yang lain. Nampak tak? Benda tak betul, habis orang tahu. Macam mana nak tutup balik tu? Susah. Jadi kalau orang tu bertaubat, yang sifat kerja tu bertaubat, dia kena tutup semua. Dia kena iklan balik, aku dulu menipu orang. Nampak tak? Kerana orang semua datang, jadi benda berat. Nampak tak? Sebab itu kita bertaubat dengan Allah mudah. Tapi bertaubat dengan Allah yang melibatkan hak manusia memang payah. Kalau kita buat tak elok dekat orang dan sebagainya, maka bertaubat kita kembali cari orang tu, gali kuburnya, minta maaf kat dia. Nampak tak? Tapi bukanlah yang minta maaf macam tu. Cuma nak gambarkan payahnya, jumpa sanak saudaranya, kembalikan haknya. Itu perkara-perkara yang perlu kita faham berkaitan dengan apa, azab dan apa dosa-dosa yang kita lakukan dan taubat. Moga-moga kita kita takut kepada Allah, maka kita bersegera melakukan kebaikan dan ketaatan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sta'alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.